Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 29 Julai. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS memaklumkan terdapat satu kluster baru dikesan di negeri ini iaitu kluster Pasar Satok Kuching. Kluster tersebut melibatkan 4 kes dalam kalangan para peniaga. Mendedahkan perkara tersebut di Kuching, Timbalan Ketua Menteri merangkap pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kes tersebut dikesan hasil aktiviti saringan aktif ke atas 229 orang peniaga pada 25 dan 26 Julai lepas. Tambah beliau, setakat semalam, terdapat 10 kluster yang masih aktif, antaranya kluster syarikat kejuruteraan, kluster mambung, kluster pusat perubatan termasuk kluster Satok. Ujar beliau terdapat 25 kes aktif baru positif COVID-19 malam dengan 21 kes dilaporkan di daerah Kuching, 2 kes di Serian dan masing-masingnya 1 kes dari Semarahan dan Lundu. Mengulas lanjut, beliau berkata selebihnya melibatkan kes import iaitu membabitkan sepasang suami isteri bukan warga negara yang baru balik dari United Kingdom. Kes ketiga import merupakan seorang pelajar perempuan warga negara yang balik dari Korea Selatan dan kes keempat merupakan seorang warga negara yang bekerja di Amerika Selatan. Berhubung status pembukaan semula sekolah di negeri ini yang telah dikuatkuasa bermula 3 Ogos sebelum ini, Dato' Amar Douglas berkata, satu mesyuarat akan diadakan susulan pengisytiharan status Kuching sebagai zon merah COVID-19. Katanya kerajaan negeri mengambil maklum kerisauan ibu bapa terhadap keselamatan anak-anak mereka dan JPPN akan memaklumkan keputusan terkini dalam masa terdekat. Semalam, daerah Kuching merekodkan 16 kes tempatan baru, menjadikan kes tempatan yang dilaporkan dalam tempoh 14 hari lepas ialah sebanyak 53 kes. Umat Islam di Sarawak perlu mematuhi garis panduan pelaksanaan ibadah kurban semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP seperti yang telah ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak MIS. Yang di-Pertua MIS, Datuk Misnu Taha berkata langkah berjaga-jaga perlu diambil bagi mengelak penularan COVID-19. Bercakap pada sidang media di Kuching, Datuk Misnu menegaskan orang ramai terutama golongan berisiko dan individu yang masih dalam notis kuarantin COVID-19 adalah tidak dibenarkan menghadiri majlis tersebut atau berada di kawasan pelaksanaan ibadah kurban. Bagi yang bergejala, jangan sekali-kali menghadiri majlis berkenaan. Kerana kadang-kadang sekarang ini ada kalanya yang tak bergejala pun juga barangkali boleh menjadi terlibat dalam COVID ini. Sebab kita tidak mahu ini berlaku penyebaran pada terutama sekali masyarakat kita di kampung, di mana saja mereka berada, yang menjalankan bias kurban ini, patuhilah SOP yang ditetapkan. Jelasnya masjid dan surau yang berhasrat untuk melaksanakan ibadah itu hendaklah mendaftar dengan pejabat agama Islam dan menubuhkan jawatankuasa pengelola. Jawatankuasa tersebut hendaklah memastikan tiada jamuan disediakan dan hanya makanan berbungkus sahaja dibenarkan untuk petugas. Jawatankuasa pengelola juga hendaklah memastikan bilangan binatang korban yang disembelih tidak melebihi 10 ekor sehari. Manakala 4 kawasan berasingan hendaklah disediakan bagi tugas penyembelihan melibatkan 10 orang sahaja selain proses pelapahan 20 orang, pemotongan, penimbangan dan pembungkusan 10 orang dan peserta-serta penerima bilangan orang yang ditetapkan ialah 20 orang sahaja. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kini sedang menyusun jadual untuk kerja-kerja operasi sanitasi awam di negeri ini. Ketua Penolong Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, Tiong Ling Hee memberitahu operasi sanitasi awam itu berdasarkan permohonan yang diterima daripada orang ramai selain kerjasama pihak berkuasa tempatan. Jelasnya permintaan terhadap operasi tersebut dijangka bertambah berikutan peningkatan kes wabak COVID-19 terutamanya di bahagian Kuching. Beliau yang dihubungi RTM turut memaklumkan bahawa sejak 30 Mac lepas hingga semalam, sebanyak 1,417 tempat telah disanitasi di negeri ini. Dedahnya bahagian Kuching mencatatkan jumlah operasi sanitasi tertinggi iaitu 447, diikuti Miri 246 dan Bintulu 110. Manakala premis yang telah disanitasi di negeri ini pula melibatkan bangunan kerajaan 720, pengangkutan 215 dan tempat ibadat 166.
Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Sarawak akan mempertimbangkan cadangan pembinaan Balai Bomba baharu kategori D di kawasan pedalaman Limbang. Timbalan Pengarah JBPM Sarawak Jainal alias Zainal Madisin bagaimanapun memberitahu kajian menyeluruh dan terperinci perlu dilakukan sebelum pembinaan dilaksanakan. Dari segi pembangunan ni saya akan tengok balik keperluan balai based dengan keadaan semasa ataupun kawasan risiko. Kalau saya difahamkan tadi dia kata pipeline tu memang sangat bahaya lah. Dan sama ada kawasan tu kawasan dekat dengan perumahan kah, kampung kah, kita akan take note lah. Jelas Jainal, daerah itu turut berisiko mengalami kebakaran hutan belukar, banjir dan kes-kes kemalangan yang menurutnya wujud keperluan penambahan balai bomba pada masa sama melihat keupayaan anggota sedia ada. Tamanya setakat ini terdapat 2 buah balai bomba utama di bahagian Limbang, 1 di Limbang dan 1 lagi di Lawas. Manakala bagi pasukan bomba sukarela PBS di Limbang setakat ini terdapat 4 iaitu PBS Mendamit dan PBS Kabima yang sudah siap, manakala 2 daripadanya dalam pembinaan iaitu PBS Gabungan Bakti dan PBS Pengkalan Madang. Beliau ditemui pemberita selepas majlis lawatan kerjanya ke Balai Bomba dan Penyelamat Zon 7 Limbang. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan CJ penghargaan kepada pegawai kanan bomba dan anggota, antaranya penyampaian anugerah perkhidmatan terpuji, anugerah pegawai sejahtera, penghargaan Ops Jerebu 2019 dan sumbangan kepada waris mendiang pengerusi PBS Kampung Pengkalan Madang. Turut menerima penghargaan para petugas media dari RTM Limbang dan wartawan media tempatan lain. Bangunan baharu Pejabat Daerah Selangau yang dalam proses pembinaan dijangka siap pada hujung tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang berkata, pejabat itu akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk kegunaan penduduk setempat. Menurut Insinyur Christopher, projek tersebut merupakan projek rakyat yang telah diluluskan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg semasa lawatan beliau ke Selangau pada tahun 2018 dengan kos sebanyak RM5 juta. Ujarnya pejabat daerah sedia ada menjadi rumah rehat kerajaan yang diguna buat sementara waktu sehingga siapnya bangunan baharu tersebut. Dengan siapnya bangunan baharu itu, ia akan memudahkan banyak urusan masyarakat setempat dengan ruang yang lebih besar berbanding bangunan lama. Tambahnya, projek tersebut merupakan salah satu daripada projek seliaan pihak Jabatan Kerja Raya JKR daripada 27 projek lain yang sedang dibina di kawasan Dun Tamin tahun ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas mempengerusikan mesyuarat pemantauan projek-projek transformasi luar bandar RTP. Dalam pada itu, Insinyur Christopher mengingatkan pengusaha gerai makan di Pekan Selangau agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard ketika beroperasi berikutan lokasinya sebagai persinggahan utama penduduk dari bandar-bandar lain di negeri ini. Beliau turut menyuruh penduduk dan pengunjung di Selangau untuk sentiasa mengamalkan pemakaian pelitup separuh muka, kerap mencuci tangan, mengelak daripada berkunjung ke tempat yang sesak. Program perkhidmatan bas sekolah percuma Kerajaan Sarawak dijangka beroperasi sepenuhnya di Kuching bermula Isnin depan. Program itu bakal memanfaatkan sekurang-kurangnya 3,000 pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang memberitahu setakat ini perkhidmatan tersebut akan meliputi 22 laluan yang dikategorikan dalam 18 zon sekitar Kuching, antaranya di pusat bandaraya Kuching, Satok, Matang, Pending dan Buntal. Jelasnya setiap perhentian yang ditetapkan akan diberikan sekurang-kurangnya 2 bas dan dalam sehari sebanyak 46 bas akan menghantar dan mengambil murid dan pelajar sekolah yang berdekatan. Tambahnya, perkhidmatan tersebut akan melalui 30 buah sekolah merangkumi 12 sekolah rendah dan 18 sekolah menengah di sekitar Kuching, antaranya SMK St. Joseph, SK Matang Jaya, SMK Pending dan SMK Sentubong. Beliau memberitahu demikian dalam taklimat bersama media perkhidmatan bas sekolah percuma Kerajaan Sarawak di Kuching semalam.
Perkhidmatan bas tersebut akan beroperasi semasa hari persekolahan iaitu Isnin sehingga Jumaat meliputi 3 sesi iaitu pagi pukul 5.30 pagi sehingga 7 pagi, sesi tengah hari pada pukul 11.30 pagi sehingga 2.30 petang dan sesi petang pada pukul 5.30 petang sehingga 7 malam. Dalam pada itu, Azmi Bujang memberitahu ibu bapa yang ingin menikmati perkhidmatan tersebut boleh memuat turun aplikasi Sarawak Free Bus School untuk maklumat berkaitan laluan dan perhentian bas. Beliau menambah ibu bapa juga perlu memainkan peranan memastikan keselamatan dan kesihatan anak-anak dipantau sebelum menggunakan perkhidmatan tersebut kerana dalam situasi pandemik COVID-19. Lembaga Pemegang Amanah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor yang diketuai Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching semalam. Kunjungan itu diadakan bagi memberi penerangan mengenai perkembangan pembinaan Kompleks Unifor. Pembinaan Kompleks Unifor itu akan bermula September ini dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Kompleks itu dibina di kawasan seluas 1.2 hektar terletak di Jalan Ong Tiang Sui. Selain digunakan sebagai pejabat baharu Unifor, ia akan dimanfaatkan untuk penganjuran program-program serta latihan anjuran Unifor. Pejabat Unifor ketika ini beroperasi di Wisma Satok secara sewa selama 3 tahun. Baik, sekian Berita Pagi Sarawak. Elak jangkitan COVID-19. Tutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin. Sekian daripada saya, Bu Mawin. Jumpa lagi.